Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada semua pelajar tingkatan 3. Okey, hari ini kita sambung PDPR semula setelah bercuti lebih kurang 2 minggu. Okey, hari ini kita masuk kepada bab 6 iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Okey, kalau kita tengok bab 6 ni ialah geografi manusia. Kita masuk pada geografi manusia, sumber semula jadi dan kegiatan ekonomi. Okey. So, kita masuk kepada bab 6, sumber semula jadi di Malaysia. Apa yang ada dalam tajuk ini? Okey. Jadi, sepintas lalu dalam tajuk ini, sumber semula jadi di Malaysia. Yang kedua, taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Okey, jenis jenis sumber, okey, yang baharu dengan tak boleh baharu. Seterusnya, yang keempat, kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey, apa pentingnya sumber semula jadi yang ada kat Malaysia? Awak tengok ya, apa sumber semula jadi yang dimaksudkan ni. Okey, sumber semula jadi di Malaysia, kalau tengok definisi dia, merujuk pada bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita. Okey. Sama ada di atas muka bumi, di dalam bumi atau di dalam air. Okey. Muka bumi, dalam bumi atau dalam air. Terdapat dua jenis sumber semula jadi yang boleh baharu dan tidak boleh baharu. Apa itu boleh baharu dan tidak boleh baharu? Okey, sumber boleh baharu, sumber yang tidak akan habis. Contoh kita tengok lepas ni apa. Dan dia boleh guna secara berterusan sebab dia takkan habis kan. Okey, ni sumber boleh baharu terbahagi pada 4. Hutan takkan habis. Bila kita teroka, kita boleh tanam balik. Suria ialah tenaga suria ataupun cahaya matahari, yang mana cahaya matahari boleh membekalkan contohnya tenaga. Okey, tenaga elektrik ke. Okey. Sebab dia membekalkan juga tenaga haba, okey, suria. Tenaga cahaya matahari yang memang takkan habis. Tanah ataupun tanah, okey, yang takkan habis. Air sentiasa ada. Okey. Dan boleh digunakan secara berterusan. Hutan contohnya sumber yang boleh baharu ni yang takkan habis. Ada 4 jenis hutan yang awak pun dah belajar. Okay, dekat Malaysia ada hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan gunung dan hutan paya. Hutan paya terbahagi pada 2 iaitu hutan paya air masin dan hutan paya air tawar. Okay, tanah ataupun tanah. Tanah dalam istilah geografi kita guna sebagai tanah. Sama saja maksud dia. Okay, tanah ada 5 jenis. Tanah jenis laterit, gambut, alluvium, beris, pasir. Okay. Kelima-lima ni ada jenis tanah dan tumbuhan yang tersendiri, yang mana tanaman yang boleh ditanam mengikut kategori jenis tanah. Kalau sebarangan kita tanam memang tak akan hidup. Okay. Seterusnya air terbagi pada sungai, paya, laut, air bawah tanah, empangan, kolam, tasik. Okay. Seterusnya kita pergi pada sumber tenaga alternatif. Okay, sumber tenaga alternatif kalau tengok dekat sini, berasaskan sumber alam semula jadi seperti suria, air, angin, ombak, kolam, air panas, sisa tumbuhan dan tinja haiwan. Tinja haiwan tu daripada najis lah. Okay, untuk menghasilkan sumber kuasa elektrik. Okay, sumber tenaga alternatif juga bersifat mesra alam dan boleh menggantikan bahan api fosil seperti minyak, gas dan barang batu. Contoh tenaga alternatif seperti ni. Tenaga kuasa ialah penjanaan kuasa hidroelektrik, tenaga suria, biomas, ombak, geotermal dan angin. Nanti kita tengok apa maksud biomas dengan geotermal. Antara sumber tenaga alternatif di Malaysia yang keempat, tenaga hidroelektrik. Hidro tu ialah air, elektrik tu ialah elektrik. Jadi tenaga elektrik yang dibekalkan daripada hidro iaitu air. Tenaga suria, cahaya matahari. Tenaga biomas, tenaga angin. Okey. Tengok biomas. Tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan organisma hidup. Okey. Yang terdapat dalam satu ekosistem atau kawasan. Kalau geotermal pula, tenaga yang dihasilkan atau punca daripada haba dalam bumi. Okey.
Tu definisi dia. Okey, sumber tidak boleh baharu. Tadi yang boleh baharu ataupun yang tak akan habis. Sumber tidak boleh baharu yang mana akan habis. Okey, kalau tengok definisi dia ialah sumber semula jadi yang akan habis atau pupus. Tak kisahlah bila. Okey. Okey. Sumber yang tidak boleh baharu ni terdiri daripada sumber mineral. Okey. Ni lah sumber mineral. Boksit, okey, tin minuman ataupun yang awak minum air gedegang tu ataupun tin susu ni kan, contoh ni kan, tin sardin ke, tu semua daripada boksit. Okey, bahan daripada aluminium. Emas, semua tahu emas. Biji timah, okey, ni contoh ni biji timah. Barangan pewter. Barangan pewter ni samalah juga biji timah. Contohnya awak beli perhiasan pergi lawatan, contohnya pergi ke LCC, beli hiasan yang lambang macam KLCC tu, tu ialah barang pewter lah, barang perhiasan ataupun yang dalam ni dia tunjuk macam cerik apa semua ni kan. Jak. Okey, kuprom. Okey, contoh wayar kuprom. Awak pun tahu belajar ada elektrik kan. Okey. Sebenarnya biji besi, barangan logam. Ni contohnya nut, skru semua tu lah. Okey, contoh bahan mineral bukan logam. Tadi yang jenis logam. Okey, yang ni bukan logam. So, bukan logam. Contohnya kaolin. Barangan tembikar ni. Kaolin ni ataupun dalam bahasa lebih mudah ialah tanah liat. Okay, awak tengok gambar ni kan, tanah liat ni. Seluruhnya batu granit daripada industri pembinaan. Ni contoh pembuatan masjid ni. Okey, seluruhnya gas asli. Pasir. Pasir boleh buat kaca. Okey, sebab tu kalau kaca pecah terabur tu sebenarnya daripada pasir. Petroleum. Yang isi ni, nampak ni, semua tahu pam ni dekat apa? Petrol station, stesen pam minyak. Arang batu. Okey, tu contoh dia yang bukan logam. Okey. Ni sumber, taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Ni adalah tempat-tempat dia. Okey, awak boleh tengok dalam peta ni. Okey, itu dia punya tempat. Ini bersama dekat Sabah Sarawak. Okey, sumber semula jadi boleh baharu hutan. Hutan adalah banyak tempat, awak boleh tengok kat sini. Okey, jenis-jenis tumbuhan apa yang ada, jenis tanah. Okey, ni jenis tanah. Hutan hujan tropika dengan hutan paya air tawar. Okey, jenis tumbuhan ni kalau yang tak pernah tahu pokok buluh, pokok mengkuang tu ada gambar dalam tu. Okey, yang ni pula hutan pantai, hutan gunung. Yang ni dia kategorikan sebagai jenis hutan, kawasan dan jenis tumbuh-tumbuhan dan beserta haiwan. Pokok bakau, pokok kelapa, pokok renek. Pokok renek tu pokok yang kecil-kecil. Taburan sumber semula jadi yang tidak boleh baharu. Ni yang tak boleh baharu. Sumber mineral lah macam petroleum semua tadi. Emas. Sebenarnya gas asli emas, arang batu. Okey, dia kategorikan sebagai kawasan lokasi atau kawasan dan kegunaan. Gunaan untuk buat apa? Contohnya emas boleh buat apa selain barangan kemas. Okey, ada dekat dalam tu, boleh tengok. Okey, ni taburan dekat Sabah Sarawak. Okey, yang sumber mineral tadi. Okey, kepentingan sumber semula jadi. Penting ke tak? Okey. Sumber bahan mentah yang pertama ni. Okey, ni lah sumber bahan mentah. Contohnya petroleum, sumber bahan mentah sebelum jadi pam minyak tu, apa minyak petrol tu. Pasir sebelum jadi kaca. Kayu balak, hasil hutan ni semualah. Jadi penting sebagai sumber bahan mentah. Lepas tu peluang pekerjaan. Okey, sebabnya ada sumber semula jadi boleh menawarkan peluang pekerjaan. Contohnya dia buka kilang emas. Jadi bila buka kilang emas adalah peluang pekerjaan. Okey, peluang pekerjaan ada banyak pula jenis. Okey, sektor perkhidmatan, pembuatan, pembinaan, pertanian, pelombongan dan pengkuarian. Okey, peluang pekerjaan. Seterusnya kemajuan infrastruktur. Okey,
Infrastruktur tu ialah kemudahan. Bila suatu kawasan tu ada sumber mineral ataupun apa-apalah bahan semula jadi, automatik kawasan tu akan jadi maju. Bila maju, akan ada kemudahan. Tak kisahlah kemudahan apa, contohnya jalan raya, pelabuhan, lapangan terbang, landasan kereta api. Okey. Ini maksud industri hiliran dan petrokimia. Industri hiliran ialah industri yang berkembang daripada penggunaan bahan mentah yang telah diproses. Okey, disebabkan kawasan tu ada bahan mentah diproses, jadilah kawasan hiliran. Kawasan tu akan jadi membangunlah. Petrokimia, bahan kimia yang terhasil daripada sumber petroleum dan gas asli, itu petrokimia. Okey, seterusnya ada juga menjana pendapatan negara. Selain daripada peluang pekerjaan, dia juga boleh menyebabkan pendapatan negara akan meningkat daripada ni lah. Petroleum, gas asli, kayu balak dan apa-apa lain lah. Yang sumber mineral tadi ataupun sumber semula jadi. Lepas tu automatik pembukaan kawasan baru. Macam cikgu cakap tadi, bila ada kawasan tu, contohnya ada emas, automatik dia akan bangunkan kawasan situ. Contohnya dia buka kilang. Bila buka kilang, automatik akan ada kemudahan infrastruktur. Bila dah ada macam tu, automatik akan adalah kawasan, akan ramai orang tinggal kat situ. Sebabnya ada sumber mineral yang boleh dia orang guna untuk cari peluang pekerjaan dan hidup kat situ lah. Okey, ni antaranya Kertih, Bintulu, Sandakan, kawasan-kawasan situ. Okey, contohnya Kertih kan. Siapa yang pernah lalu kawasan Kertih yang ada banyak. Tapi jalan tu banyak sangat sumber gas asli kan. Ada api keluar tu semua tu. Dah jadi kawasan pertempatan. Ramai orang tinggal di kawasan situ sebab ada sumber mineral. Okey, jadi itu sahaja dalam tajuk tu. Jadi macam biasa, awak salin je, tulis tajuk bab 6 tu, sumber-sumber jadi tadi. Lepas tu salin yang bawah ni semua. Okey. Jadi itu saja. Kalau ada masalah tak faham boleh tanya cikgu. Okey, jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.